Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Umi Khairul Syifa binti Khairuddin. Perkongsian ditubuhkan di bawah Akta Perkongsian 1961. Perkongsian dibahagikan kepada dua, iaitu perkongsian biasa dan perkongsian profesion. Perkongsian biasa dibentuk oleh dua atau lebih individu yang tidak melebihi daripada 20 orang. Contoh bagi perkongsian biasa ialah kedai runcit Lim dan rakan-rakan. Manakala perkongsian profesion dibentuk oleh dua atau lebih individu yang tidak melebihi daripada 30 orang. Perkongsian profesion melibatkan bidang profesional seperti guru, peguam dan doktor. Contoh bagi perkongsian profesion ialah klinik Dr. Azlan dan rakan-rakan. Rakan kongsi seharusnya membuat perjanjian terlebih dahulu di antara mereka untuk menentukan syarat-syarat berikut. Yang pertama, senarai nama rakan kongsi. Maksudnya kalau dalam satu perkongsian tu ada 10 orang ahli, maka kena senaraikan nama ke-10 ahli rakan kongsi. Yang kedua, alamat perniagaan perkongsian. Maksudnya kena bincang siap-siap dekat mana perniagaan tu nak ditubuhkan. Contohnya dekat perniagaan diorangnya akan ditubuhkan di alamat nombor 62 Jalan Anggrek, Sungai Petani. Yang ketiga, nisbah atau cara pembahagian keuntungan. Perkara ni perlu dibincangkan awal-awal sebelum perniagaan dijalankan supaya nanti bila dah perniagaan jalankan dia dapat keuntungan, tak berlaku pergolakan perbalahan tentang pembahagian keuntungan. Yang keempat, tempoh atau jangka hayat perkongsian. Maksudnya, sebelum nak start perkongsian tu, kena bincang dulu berapa lama perkongsian ni nak dijalankan. Contohnya, kalau dah target 10 tahun, maka 10 tahun je lah. Selepas 10 tahun, perkongsian akan dibubarkan. Yang kelima, syarat pembubaran perkongsian. Maksudnya, kena bincang dulu dengan ahli-ahli rakan kongsi apa syarat-syarat yang boleh terbatalnya perkongsian mereka. Contohnya macam kematian ahli rakan kongsi atau ahli rakan kongsi tarik diri daripada perniagaan. Yang keenam, jumlah modal yang dilaburkan oleh setiap rakan kongsi. Maksudnya ahli-ahli rakan kongsi ni diorang berbincang sama diorang berapa jumlah modal yang setiap seorang daripada ahli rakan kongsi tu perlu laburkan untuk perniagaan diorang. Yang ketujuh, kadar faedah atas modal pinjaman yang diberikan oleh rakan kongsi. Contohnya kalau kita tetapkan kadar faedah kita sebanyak RM100 dan kita tak ada modal, jadi kita buat modal pinjaman dengan rakan kongsi, kita pinjam dekat dia dalam RM1,000. Okey, so nanti bila kita nak bayar balik dekat rakan kongsi yang kita pinjam duit tu, kita kena bayar RM1,000 tu dengan kadar faedah yang telah ditetapkan, iaitu sebanyak RM100. Jadi total yang nak kena bayar dekat rakan kongsi adalah RM1,100. Yang ke-8, nama perkongsian. Benda ni samalah juga macam dalam grup. Kalau kita dapat grup, kita kena bincang nak buat apa nama grup kita. Begitu juga dengan perkongsian. Dah ada ramai ahli dalam tu, kena bincang apa nama perkongsian diorang. Yang ke-9, jenis perniagaan yang dijalankan. Maksudnya semua rakan kongsi kena tahulah perniagaan jenis apa yang nak dijalankan. Nak jual pakaian ke, makanan ke, ataupun jenis pengangkutan ke. Maksud semua rakan kongsi perlu ambil tahu. Yang ke-10, tanggungjawab setiap rakan kongsi. Maksudnya setiap rakan kongsi tu kena ada tanggungjawab masing-masing dan kena jalankan tanggungjawab tu. Barulah perniagaan diorang tu boleh maju. Contohnya macam si A dia uruskan bahagian kewangan, si B bahagian perdagangan, si C dia uruskan bahagian bahan-bahan mentah. Yang ke-11, kuasa rakan kongsi. Maksudnya setiap rakan kongsi ni mesti kena ada kuasa dia juga. Macam si A ni kuasa dia apa, si B kuasa dia apa. Kena bincang siap-siap sebelum perniagaan tu dijalankan. Yang ke-12, jumlah ambilan rakan kongsi. Maksudnya yang saya cakap tadi dalam pengenalan, sama ada 2 ataupun 20. Itu untuk perkongsian biasa. Kalau nak ikut perkongsian profesional, 2 sampai 30. Kena ada jumlah berapa banyak diorang nak ambil jadi sebagai rakan kongsi. Yang ke-13, gaji yang dibayar kepada rakan kongsi yang menguruskan perniagaan. Rakan kongsi ni dia ada dua, iaitu rakan kongsi biasa dan rakan kongsi berhad. Rakan kongsi biasa ni, rakan kongsi yang menguruskan perniagaan. Manakala rakan kongsi berhad adalah rakan kongsi yang tidak melibatkan diri secara langsung dalam perniagaan. Kira macam dia cuma ambil tahu tentang data-data dalam perniagaan diorang. So untuk yang menguruskan perniagaan ni, diorang kenalah dibayar gaji. So perjanjian ni adalah berkaitan dengan gaji diorang berapa banyak, berapa jumlah gaji yang perlu dibayar kepada mereka. Yang terakhir, faedah yang dikenakan atas ambilan. Contoh, sebuah perkongsian dia ada modal sebanyak RM50,000
Dan salah seorang daripada ahli rakan kongsi ni, dia ambil RM20,000 daripada perkongsian, daripada modal perkongsian. Jadi nanti yang dia kena bayar balik dekat perkongsian adalah sebanyak RM20,000 campur dengan kadar faedah ambilan yang telah ditetapkan oleh perkongsian. Contoh kalau diorang tetapkan kadar faedah ambilan sebanyak RM5,000. Jadi total yang kena bayar oleh ahli rakan kongsi yang ambil modal ni tadi adalah sebanyak RM25,000. Iaitu RM20,000 daripada ambilan, RM5,000 adalah faedah ambilan. Tapi, sekiranya perjanjian tidak dibuat, maka perkongsian perlulah dilakukan mengikut Akta Perkongsian 1961, iaitu di mana syarat-syarat seperti berikut akan dilaksanakan. Yang pertama, keuntungan dan kerugian dibahagikan secara sama rata. Yang kedua, rakan kongsi aktif yang menguruskan perniagaan tidak akan dibayar gaji. Yang ketiga, modal yang disumbangkan tidak akan dibayar dividen. Yang keempat, perkongsian akan dibubarkan sekiranya salah seorang daripada rakan kongsi meninggal dunia atau keluar daripada perniagaan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Hazli Muslim. Hari ini saya akan berkongsi tentang ciri-ciri perkongsian, iaitu perkongsian terbagi kepada dua kategori, iaitu ahli kongsi biasa 2 hingga 20 orang, manakala 2 hingga 30 orang bagi perkongsian profesion. Dalam satu perniagaan mempunyai 5 orang rakan kongsi. Jadi rakan kongsi yang pertama menyumbang sebanyak RM5,000, tambah RM10,000, tambah RM10,000, tambah RM15,000 dan tambah RM20,000. Jadi jumlah modal yang disumbangkan adalah berbeza. Selalunya untung atau pulangan yang perkongsi akan dapat bergantung kepada jumlah modal yang dilaburkan. Tapi jumlah modal yang hendak dilaburkan dipersetujui oleh rakan-rakan kongsi yang lain. Dari segi pengurusan pula, contoh rakan kongsi biasa mempunyai 5 orang, tapi rakan kongsi biasa ni, semua rakan kongsi itu mempunyai pengurusan dalam perniagaan. Manakala kalau rakan kongsi berhad, dia contoh 5 orang rakan kongsi tetapi hanya 4 orang mempunyai pengurusan dalam perniagaan. Manakala yang seorang tu dia mempunyai liability terhad kepada jumlah modal yang dilaburkan, tetapi dia tidak mempunyai kuasa pengurusan. Tetapi dia boleh memeriksa buku-buku rekod dan akaun perniagaan serta memberi pendapat untuk meningkatkan perniagaan. Liability tidak terhad ni, contoh dalam satu perniagaan ni telah lingkup dan mempunyai banyak hutang. So, aset pribadi mereka seperti rumah dan kereta akan ditarik bagi membayar hutang perniagaan mereka. Rakan kongsi ini dikawal oleh Perundangan Akta Perkongsi 1961. Dalam akta tersebut mempunyai untung dan rugi dibahagikan sama rata. Tiada bunga bagi modal yang dilaburkan. Tiada gaji untuk rakan-rakan kongsi. Pinjaman oleh rakan-rakan kongsi perniagaan akan diberikan sebanyak 8% bunga setahun. Dari segi agihan keuntungan, semua keuntungan dalam syarikat perlu dibahagi sama rata mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan semasa mereka membuat perjanjian perkongsian. Dari segi cukai, bila buat perniagaan, hanya cukai pendapatan dikenakan kepada individu. So, cukai perniagaan tidak akan dikenakan. Sekiranya sudah bayar cukai secara individu, so kita tidak perlu lagi bayar cukai perniagaan. Sebenarnya ia berkaitan dengan milikan tunggal. Dalam cukai ini, dia ada jumlah yang telah ditetapkan oleh lembaga hasil dalam negeri. So, bila jumlah yang telah ditetapkan ada, so kita baru boleh bayar cukai. Sekiranya cukai jumlah yang telah ditetapkan tidak mencukupi, so kita tidak perlu bayar cukai pendapatan ataupun cukai perniagaan. Hai,
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Ainin Sofia binti Hidayat. Hari ini saya akan ceritakan langkah-langkah penubuhan perkongsian. Di bawah langkah-langkah penubuhan perkongsian terdapat 5 perkara. Perkara yang pertama adalah kita perlu mendaftar perniagaan di Suruhanjaya Syarikat Malaysia atau lebih kenali lagi sebagai SSM. Dan perkara yang kedua adalah kita perlu membuat permohonan carian nama dengan menggunakan borang PNA 42. Perkara yang ketiga, kita perlu mendaftar nama menggunakan borang A dan perlu menyatakan perkara-perkara seperti nama dan alamat ahli, nama dan jenis perniagaan dijalankan, tempoh perkongsian, sumbangan modal oleh setiap rakan kongsi, nisbah pembagian untung, tanggungjawab dan kuasa setiap ahli kongsi. Perkara yang keempat, perlu membayar yuran pendaftaran perniagaan, dan perkara yang terakhir sekali adalah mendapat sijil perakuan pendaftaran dan perlu dipamerkan di syarikat. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Nur Ali Izzati binti Johari. Antara kebaikan perkongsian ini adalah modal lebih banyak dikumpulkan berbanding dengan perniagaan pemilikan tunggal. Ini sebab modal boleh dikongsi bersama dengan semua rakan kongsi. Seterusnya, mudah ditubuhkan kerana tiada syarat yang ketat. Perniagaan perkongsian ini merupakan lanjutan daripada perniagaan pemilikan tunggal. Jadi, prosedur untuk mendaftar ataupun menubuhkan perkongsian ini tidak ada banyak beza dengan milikan tunggal. Selain itu, kemahiran dan kepakaran yang berlainan dapat dikumpulkan. Keupayaan berfikir setiap rakan kongsi ni berbeza, jadi dapat banyak dan dapat memberi banyak idea dan kelebihan, macam lebih yakin untuk berhadapan dengan pesaing. Seterusnya, risiko perniagaan dapat ditanggung bersama dengan rakan kongsi. Macam apabila berlakunya masalah dalam perniagaan, rakan kongsi dapat membantu antara satu sama lain. Seterusnya, kelemahan perkongsian. Antaranya adalah menanggung liability tidak terhad. Maksudnya sekira perniagaan terpaksa berhenti, pihak pemihutang boleh menuntut hutangnya lah daripada aset peribadi rakan kongsi. Seterusnya, kewujudan perniagaan tidak kekal. Sekiranya salah seorang daripada rakan kongsi menarik diri atau meninggal dunia, perkongsian ini akan bubar serta-merta. Jika mereka ingin menyambung semula perniagaan ini, mereka haruslah mendaftar semula lah. Seterusnya, persetujuan daripada semua rakan kongsi perlu diperoleh sebelum membuat keputusan. Ini untuk mengelakkan persalahfahaman dan tidak berlaku pergaduhan, sebab semua rakan kongsi ni dia ada idea masing-masing. Jadi kena sepakatlah untuk buat satu keputusan yang sama. Bukan itu saja, dia untuk mengelakkan pergaduhan, sebab masalah ini akan menjejaskan keharmonian di kalangan rakan kongsi. Saja, terima kasih.